Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan sahabat trader. Apa khabar Mr. Gemit? Ya, khabar baik. Yang khabar Hafiz pada hari ini? Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Okay, sebelum kita mulakan kita punya perbincangan, seperti biasa kita mulakan dulu dengan baca surah Al-Fatihah dan kita sedekahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga-keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, dan seterusnya kepada seluruh umat Islam sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Dan kepada yang bukan beragama Islam hendaklah bertawakal sejenak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Tanpa berlengah masa lagi kita akan terus mulakan dengan fundamental analisa dan saya persilakan Mr. Gemit Ya, terima kasih banyak Hafiz pada hari ini. Harap sihat-sihat belaka. Semua pun sihat-sihat belaka ya. Jadi saya akan mutekan semua orang. Kalau ada sebarang soalan boleh tanya dalam chat ya. Okey. Jadi paling pertama saya nak buka investing.com yang saya nak tunjukkan pada anda ya. Sebelum tu biar saya buka dulu. Sini. Alright. Forex Factory dengan investing.com. Saya sebab apa ni, cuaca sekarang tak menentu kan. So kadang-kadang akan ada macam tu lah. Anak saya pun kena. Ya. Dia tak sekolah dah beberapa hari. Ya. Beberapa hari ya. Macam tu dia buat dulu. Right. Ni kita nak tengok kita punya peserta berapa peserta yang kita datang semua Okey, untuk hari ni tanpa melengahkan masa saya nak bagi tahu apa yang akan jadi pada hari ni. Jadi siapa yang live stream tu kat Instagram tu juga boleh melihat tak ada masalah. Kalau ada apa-apa boleh bertanya Hafiz boleh nanti Okey. Boleh nampak nampak. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, okey, jadi 7 hari ini adalah Thursday iaitu Khamis 13 Oktober. Seperti yang kita dapat lihat di sini, kita ada satu high impact news iaitu FOMC meeting minutes Jadi seperti yang kita lihat ini adalah pada pukul 2 pagi tadi dah lepas kan. Jadi kita tahu dia ada banyak-banyak related stories kat sini So kita tengok apa yang berlaku sebenarnya. Jadi sebenarnya daripada news-news ini sebenarnya mereka sebenarnya katakan yang bahawa US CPI iaitu Consumer Price Index adalah sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita lihat sebab PPI dah berlalu Producer Price Index dah berlalu, sekarang kita tunggu untuk CPI kita. Dan seperti yang kita lihat ada faktor-faktor lain juga seperti UK markets remain epicenter of global market volatility in bonds and currency, if not necessarily stocks, US equities, ending the NY day little change at the start of the US Q3 earnings session. Jadi ini yang kita melihat ini adalah lebih kepada UK market. Jadi UK market juga sebenarnya ada kaitan juga kerana dia adalah part of the ekonomi di dunia juga. Dan apa yang berlaku ialah mereka ni kerana mereka mempunyai satu relationship iaitu correlation di mana mereka adalah lebih kepada stocks Jadi apabila mereka adalah lebih kepada stocks, jadi ada beberapa stocks itu mereka akan liaise dengan mereka juga.
Ya, kerana stocks ini kebanyakannya adalah berada di American companies. Ya. Jadi apa yang berlaku ialah kalau sekiranya mereka punya stocks turun ni, maka dia ada impact atas US dollar juga. Ya. Jadi seperti yang kita dapat lihat di sini, paling penting adalah untuk kita melihat kepada US CPI. Okey. Dan untuk stocks ini sebenarnya kita dapat melihat disebabkan inilah itu sebab dia kenaikan kenaikan US dollar sebenarnya berlaku daripada sini ya. Okey, ini yang kita tahu. Okey, yang keduanya kita tengok paling penting CPI kita, Consumer Price Index month to month yang dijangkakan 0.2% lebih daripada 0.1%. Maksud dia menjangkakan kenaikan. Sebabnya dia menjangkakan kenaikan kerana PPI mereka adalah 0.4. Mereka menjangkakan 0.2 je. Tapi naik Tapi naik. Jadi kalau Producer Price Index naik, maka dia sebenarnya kalau kita tengok kalau cost dihantar kepada consumer, jadi consumer punya price index tu akan naik juga. Ya. Maksud dia apa yang consumer spend tu akan naik juga. Maksud dia kalau PPI naik, CPI akan naik. Makanya kalau kita lihat kepada ni Tuesday, apa result dia? Pasti akan naik. Naik jugalah. Naik jugalah. Pasti akan naik juga. Saya harapkan sangat dia tak naik. Semalam saya katakan jangan naik, tapi sebab ekonomi recession dah sangat teruk dah. Kalau kita tengok sebanyak currency sebenarnya dah jatuh dan perkara ini sebenarnya berlaku apabila war yang Russia buat terhadap Ukraine kerana ianya memecahkan Ukraine dengan Russia dengan Ukraine punya tu bridge tu yang di Crimea. Jadi kita sebenarnya melihat yang bahawa ini adalah sesuatu petanda yang tidak bagus lah sebenarnya, dan European Union pun telah mula sanction kepada Rusia juga di atas mereka punya oil imports dan sebagainya. Jadi perkara ini akan berlaku masalah kepada Rusia juga. Dan China juga tidak berapa involved kerana China lebih kepada US lebih kepada zero COVID policy-nya. Jadi dia kena show at the right time lah. Kalau dia show at the right time, maknanya pembalansan balance itu akan berlaku lah. Sekiranya siapa yang macam tak faham bahasa Melayu saya ke apa ke, boleh tanya tau, tak ada masalah tau. Boleh type dekat chat messages ni, kita akan lihat juga. Dan tapi kita rasa semua ni Melayu ni. Yalah. Ya, kalau tiba-tiba macam semalam tu kita dapat seorang tu dia tak faham, you don't understand semua nanti saya boleh cakap dalam bahasa Inggeris, saya boleh terangkan nanti. Jadi itu yang sebenarnya kita lihat sebenarnya. Jadi kita melihat core CPI kita, core CPI ni sebenarnya dia excludekan food dengan energy sector. Jadi dia berada di 0.4% berbanding 0.6 Jadi kita boleh lihat yearly kita pun 8.1. Kalau PPI kita lebih daripada expected, maka CPI kita pun kemungkinan boleh berlaku lebih daripada expected juga. Makanya kemungkinan CPI yearly kita boleh naik juga. Jadi apa yang analis predict ni kadang-kadang dia tak berapa betul lah. Kita pun kadang-kadang ada macam common sense kan. Yang kita tahu kalau contohnya kalau company-company ni kalau dia orang naikkan dia orang punya pricing ke makanya spending kita pun akan tinggi juga. Jadi itulah yang kita lihat Dari selain daripada itu, yang paling penting kita ada unemployment claims. Seperti yang kita lihat dekat unemployment claims ini, kita ada 225 iaitu lebih daripada 219. Jadi kalau kita lihat ni beberapa bulan bulan yang lalu lah. Bulan yang lalu untuk September ini kita tengok 193 saja iaitu unemployment dia kurang. Maka ini adalah bagus. Ini adalah bagus untuk US dollar. Dan untuk Oktober 6 kita tengok Oktober 6 hari ni adalah 13, kita dapat 219 iaitu actual dia adalah melebihi dia punya forecast dia makanya ada penurunan sedikit lah. Tapi kalau kita tengok sini unemployment dia adalah 225 dan sini adalah 219. Maksud dia punya jangkaan dia adalah lebih lah. Dia akan jangka kenaikan Saya rasa kalau kenaikan tak bagus lah. Tak bagus lah. Kenaikan tak bagus lah. Sebab macam mana dia tahu macam mana dia tahu sebabnya dia dah naikkan benda-benda yang lain tu CPI tu kan. Yes.
Jadi dia akan jangka akan ada lagi unemployment lagi besar. Sebab ada satu news sebelum ni, walaupun mereka katakan yang bawa employment data tu kan adalah tinggi, tapi baru mereka mendapat tahu ada beberapa unemployment data juga yang mereka tak rekodkan. Jadi sekarang ni dia punya data dia macam tak stabil. So, apabila data dia macam tak stabil, jadi apabila datang kepada unemployment claims yang baru ni, makanya orang menjangkakan yang bahawa unemployment tu lebih besar daripada employment tersebut. Sebab tu analyst tu mereka letakkan dia punya unemployment dia besar. Tapi kalau kita lihat dekat history kita, kita mendapati yang bahawa unemployment dia selalu rendah. Ya, so dia sangat bagus untuk dia US dollar ni ya. Jadi kalau kita lihat sebab yang paling penting ni lah CPI dia lah. Kalau kita dah tahu CPI dia tinggi, sebab CPI dia ni adalah penting untuk inflation sebenarnya ya. Untuk inflation ya. Jadi kalau ini adalah penerusan ini adalah penerusan trend. Sebab dia adalah lagging indicator. So kita kena lihatlah apa yang sebenarnya jadi kat sini. Seperti tadi ada news yang kata less jobs before Fed stops. Less job before Fed stop. Maksud dia kalau kita dapat less job, maksud dia Fed akan ada kemungkinan dia akan kurangkan interest rate dia. Jadi maksud dia kita kena harapkanlah yang bahawa apa yang mereka katakan kat sini ni adalah betul. Kalau mereka katakan kat sini adalah betul, maknanya US akan turun. Jadi ini adalah perkara lah yang sebenarnya kita lihat lah. Kalau kita tengok juga dekat sini pun sama, dekat sini pun sama news yang sama juga. Jadi ini dua ni adalah news yang sangat-sangat penting untuk kita. Jadi untuk confirmation kita kena tunggu untuk CPI untuk hari ni. Ya. Okey, selain daripada tu saya nak tunjukkan dia punya fundamental factor lah untuk hari ni lah, apa faktor-faktor yang boleh affectkan the coming market. Okey, saya selalu guna ni XAU USD, saya pergi kepada news ataupun boleh scroll bawah. Okey, seperti yang kita tahu ni gold steadies before US CPI, aluminium rallies on sanctions report. Okey, ada kenaikan untuk aluminium Okey, dollar loses ground after Fed minutes. Okey. Alright, jom kita baca sama-sama. Investors for Fed September minutes. Okey, kita tengok yang yang ini dulu. Okey, seperti yang anda dapat lihat di sini S&P ends lower dollar loses ground after Fed minutes. Okey, jom kita tengok kenapa benda ni berlaku. Okay, jadi equity index ended Wednesday volatile session in the rate and dollar made little progress while bond yields fell as investors digested minutes from the latest Federal Reserve meeting and waited for a key US inflation reading. Okay, dia dekat sini sebenarnya dia buat little progress kerana dia punya bond yield. Bond yield tu maksudnya dia punya dia punya keuntungan tu bond yield tu kurang. Jadi apa yang berlaku investors digested minutes from the latest Federal Reserve meeting, waited for a key US inflation reading. Inflation reading ni untuk PPI dengan CPI lah. Jadi kalau kita tengok the peg gains after climbing to a fresh 24-year peak versus yen. Okay, ada kenaikan terhadap yen tapi holding above levels that prompted interventions by Japan. Okay, Sterling regained ground after a sharp fall on the previous day as investors eyed for Bank of England next steps. Okay, mereka pun melihat kalau siapa-siapa yang trade UK ni kena tengok apa yang Bank of England buat. Sebab Bank of England pun sebenarnya tengah bermain dengan interest rate dia juga. Ya, dan banyak perkara juga yang faktor-faktor yang tengah affectkan Britain sekarang sebenarnya. Ya. Jadi ini adalah perkara yang kita boleh tengok. Dan selain daripada tu kita boleh tengok maybe there's a big hope within the minutes that is basically official are waiting risk of going too hard or going too high on hiking. Okay, kita tengok Fed says it's willing to risk a recession in order to tame inflation. It is possible that recession rate increase, they may lose their nerve a bit. Sebab daripada apa yang kita tengok kat sini ialah mereka ni sebenarnya sanggup untuk menaikkan interest rate
ya, tanpa mengira apa sebenarnya yang akan berlaku pada ekonomi. Ya, seperti yang kita tengok juga dekat sini, the investors are worried about the impact that the aggressive rate hikes by central bank would have on slowing economics. So ini adalah sesuatu perkara yang sangat membimbangkan, tapi seperti yang mereka kata sebelum ni ialah mereka nak menaikkan sehingga 4.2 ke 4.5% untuk dia punya interest rate hike dia. Okey, jadi seperti yang kita tahu ni ialah kita dapat melihat tak ada sebarang news yang mengatakan yang bahawa dia akan slow down ataupun dia akan macam betul-betul buatlah. Walaupun dia kata akan slow down, tapi benda tu belum berlaku lagi. Dia cakap je dulu. Sebab dia tahu investors juga sebenarnya dah macam dia pun risau juga. Kalau contohnya dia naikkan interest rate mereka, makanya sebenarnya rugilah untuk mereka paling tak kepada goal lah kan. So itulah sebenarnya ya. Okey, itulah yang paling penting yang kita perlu tahu ya. Okey. Gold steady before the US CPI ya. Okey, ini adalah sebelum US CPI. Maksudnya ada kenaikan sebelum CPI keluar. Okey. Jadi kita tengok. Ni benda yang paling penting ni. The news comes after Russia. Okey. Kenapa? US plans to ban imports from Russia while gold steady ahead. Key of US inflation data due later in the day. Tengok dia ban apa-apa import daripada Rusia. Dan seperti yang kita dapat lihat, dia nak dia considering stoppage of Russian aluminium imports in response to Moscow military in Ukraine. Jadi aluminium ni naik harga. Sebab kenapa? Sebab dia buat macam ni, jadi dia punya demand dia akan naik untuk aluminium. Jadi aluminium ada naik harga sikit. Jadi the news that comes after Russia carries out a devastating missile strike. Okey, yang ni adalah untuk apa yang berlaku lah di Rusia. Ya, di mana Rusia sebenarnya menghantar missile strike mereka terhadap Ukraine dan menyebabkan destruction of a bridge connecting Rusia dengan Crimea. Ini adalah news yang sangat penting tau. Kerana Crimea tu. Crimea ni adalah di dalam Rusia juga. Dia adalah macam mana? Dia adalah satu state lah. Satu state untuk Rusia. Kalau tak silap saya. Dia sempadan ke? Dia sempadan rasanya. Jom kita tengok. Crimea. Dia nak putuskan jalan darat tu. Yes, dia tak nak Rusia dengan Ukraine itu adalah strategi taktik dia supaya Rusia tak boleh datang ke Ukraine sebab Crimea adalah dia punya bridge. Yes. Yang connecting macam contohlah macam kita Selangor dengan Selangor dengan Melaka contohnya dia punya kan. Tapi tempat-tempat dia ni macam tu, macam kalau kita tengok filem-filem kan. Yes. Macam ada jurang-jurang tu tempat dia berhubung kan. Yes, betul. Jadi kalau dia pecahkan bridge tu, Rusia tak boleh sampai dia. Biasa kalau yang lain tu dia ada buat sempadan. Yes. Kan, pakai batu ke pakai kawat kan. Yes, tapi kalau untuk berhubung dia guna bridge je biasa kan. Yes, betul. Yes, betul. Jadi ini sebenarnya membuatkan Rusia untuk susah lah nanti. Kalau dia nak sampai sana, kalau war tactical kan. War dia, saya selalu tengok filem macam tu. Memang macam tu kan. Dia suka putuskan bridge kan. Ini adalah tactical perang. Macam tu lah. Jadi sebab tu dia marah. Sebab tu Rusia marah, Rusia hantar misal. Nak tunjuk dia nak power dia lah. Macam tu lah. Ini yang penting ni sebab news ini saja yang dah buatkan sebenarnya US tu, US dollar tu naik. Sebab US sebenarnya memang nak perkara tu escalate. Sebab dia memang nak jatuhkan Rusia. So this is the ini adalah picture yang sebenar lah. So selain daripada tu kita tengok gold ada naik sedikit. Dan hockey signal daripada Federal. Maksudnya dia macam mana tau, dia ada naik tapi macam Federal Reserve tu macam dia macam menahan tau. Dia macam menahan, dia tak bagi naik banyak. So itu yang paling penting dan paling penting untuk kita lihat ialah CPI inflation data iaitu untuk hari ini. Ya, seperti yang kita lihat kat Forex Factory sini pun kita boleh dapatkan fundamental factor dia yang paling penting untuk kita tengok ya. Dan selain daripada itu kita juga boleh melihat kepada minutes of Fed September meeting untuk September. Yang ini adalah October release of Wednesday showed that policy makers unanimously agree to push monetary policy into restrictive territory and are likely to keep interest rate high for a longer period as the central bank struggles to bring down inflation.
Jadi dia punya sebab dia untuk increasekan interest rate dia adalah untuk bring down inflation. Tapi kalau kita faham logik kat sini ialah kalau dia buat macam tu, dia sebenarnya bukan membawa inflation turun. Dia sebenarnya membawa inflation tu lagi naik. Kan? Betul tak? Jadi dia punya apa tu macam dia punya logical explanation dia memang tak ada sebenarnya. So jadi kalau kita lihat, kalau contohnya kalau inflation naik, makanya banyak lebih duit kan yang kita perlu keluar sebenarnya. Jadi dia buat begitu sebab dia boleh cetak duit. Kan? Jadi kalau dia cetak duit, makanya demand untuk duit dia banyak. Nah, jadi dia sebenarnya cuma mementingkan mungkin dia punya government. Dia lebih kepada government sebenarnya kan. Tak nak mengalah tu kan. Tak nak mengalah. Yes, betul ya. Sebab kalau kita fikirkan betul-betul, kalau contohnya US dollar naik, adalah baik untuk US dollar, untuk US, untuk government. Sebab kenapa mereka dia bagus untuk dari segi import kan, dia nak import apa-apa kan, tapi ekspor mungkin mereka susah lah sebab orang susah nak beli apa-apa daripada mereka. Tapi kalau interest rate mereka naik, pelabur akan datang dekat negara mereka sebab mereka dapat faedah yang lebih. Ya, jadi itulah sebenarnya yang mereka nak buat lah. Dan juga mereka punya plan ni adalah untuk jatuhkan Rusia. Jadi sebenarnya dia orang ni lawan daripada ekonomi tau. Contohnya macam Rusia dengan Rusia dengan siapa ni? Dengan OPEC kan, dah gabung kan. Dia orang nak jatuhkan ni daripada mengurangkan 2 million per barrel dalam sehari kan, betul tak? Kalau dulu peperangan dia semata-mata dari segi fizikal dia kan, Yes, tentera semua. Sekarang peperangan dia macam perang ekonomi pun masuk sekali kan. Betul. Sebab kalau you ada duit, baru you boleh untuk support your military. Kalau you tak ada duit, macam mana you nak support military you? Jadi kalau sesebuah negara kalau dia ada debt ke apa, jadi military dia tak strong, jadi orang boleh serang dia. Jadi memang begitulah, dulu pun sama je kan. Kalau dia orang nak beli senjata ke, dia orang nak apa ke kan, mereka perlukan duit lah. Tapi kalau macam negara tu punya banyak khazanah kan, macam hasil bumi kan, emas apa semua kan, dia boleh beli something pakai dia punya emas. Betul lah. Negara-negara lain kan, berbanding kita bayar pakai mata wang kan. Betul. Ya, benda tu sangat penting sebenarnya. Jadi Rusia pun dulu pun memang dia start simpan emas kan, panggil cari emas, beli emas kan, sama dengan dengan China kan. Dengan China ya. Sebab tu sekarang ni apa-apa trade Rusia buat, Rusia tak buat dalam US dollar tau. Dia tak nak dia cakap directly dia tak nak US dollar. Yang first dulu kan belum macam tu kan. Macam China panggil balik dia punya mata wang dia masuk US, dia kasi keluarkan mata wang US keluarkan kan. Yes, dia cakap apa tak apa. Saya boleh bagi you gold tapi kita tak nak guna US dollar. Saya boleh bagi you gold tapi kita bagi mata wang dia bagi mata wang dia jatuh. Bila mata wang dia jatuh, purchasing power dia akan kurang. Dia yang susah. Tapi itulah dia pun sebab dia ada European dengan dia, European Union dengan dia. European Union pun kalau US buat apa-apa, European Union sokong dia sebab dia orang ally. So maksud dia punya pertembungan dia sama-sama lah, memang kuat lah. Tapi kalau nak katakan daripada segi reputation, sebab Amerika untuk masa yang sangat lama kan, jadi reputation dia kuat lah kan. Tapi dia bukan macam dululah, macam betul-betul ekonomi dia hebat ke apalah. Tapi dia masih ada satu tempat di mana orang masih panggil dia sebagai superpower. So jadi dia memang ada impact, ada kuasa kontrol dia lah. Dan dia daripada segi dia punya central bank dan sebagainya dia boleh kontrol dia punya interest rate dan sebagainya, dia independent lah on its own. Itu sajalah yang saya nak cakap. Sorry saya ambil masa yang lama. Dan untuk hari ini paling penting ialah kita tengok pada apa yang berlaku dekat CPI ya. CPI adalah yang paling penting. Bagi hari ini saya nak bagi range pun saya tak sure pasal range sebab saya tak pasti. Okey. Dan mengenai trend sebenarnya saya lebih suka kalau kita tunggu CPI kita dululah. Kalau kita tunggu CPI kita, tapi CPI dijangkakan untuk menaik. Ya, CPI dijangkakan untuk menaik, maksud dia masih akan ada penguatan lah untuk US dollar. Tapi
Saya harapkanlah benda tu tak berlaku. Boleh tak kalau kita anggap macam contoh selagi tak ada news baru, kita boleh guna news yang semalam. USC strong kan semalam. Betul. Mana sekarang ni masih lagi dalam keadaan bearish lah. Masih dalam keadaan bearish. Jadi kalau apa-apa nak tengok, nak buat arah baru ke kan, baik tunggu belah malam lah. Baik, tunggu belum malam. Sama ada dia meneruskan bearish ataupun dia buat pertukaran arah yang baru. Kalau CPI dia tunjuk sesuatu data yang berbeza kan, CPI menurun, makanya kemungkinan trend untuk bullish mungkin bermula lah. Tapi ada banyak lagi faktor lain juga yang kita kena tengok lah dengan coincidence nanti. Macam dia punya interest rate dan sebagainya lah daripada Fed. Itu sajalah. Jadi macam kita tengok yang semalam kan, apa? Pukul berapa semalam news? Boleh check tak? Itu ada pukul 2. Pukul 2 yang pagi. ni pukul 8 Pukul 8 lepas 8. tu pukul 2 pagi 2 pagi. 2 pagi nyatakan 2 pagi spike pergi 77. Kan. Tu yang jarum tinggi tu. Yang ni banyak yang orang ingat turun dulu tu. Betul. Kan? Dia naik dulu. Tapi saya letak pun kena juga kat sini. Tidur kan. Pasang SL tidur kena lah. Memanglah kita sell kan, tapi SL tu jauh kan. SL tu jauh. SL dia pergi jauh. SL kita ambil pendek kan. Macam contoh dekat area sini yang banyak kan, area support become resistant kan. Tapi memang kena lah. Dia spike lah. Banyak juga dia spike. Okey, untuk hari ni sebenarnya sekejap lagi saya ada meeting dekat luar. Tapi untuk hari ni sebelum ni kan ada yang minta cikgu Semut untuk ajar ataupun buat dia punya analisa teknikal. Jadi hari ni kebetulan pula macam tu saya ada minta cikgu Semut test dululah untuk buat analisa teknikal live dekat kita punya ni Zoom. Jadi kita boleh sambungkan yang ni dekat cikgu Semut. Okey. Macam mana saya nak buat share screen ni? Boleh, saya bagi boleh. host lah. Nanti kita bagi jadi host. Jadi cikgu Semut akan handle sampai habis sebab saya kejap lagi saya nak kena ada urusan Jadi apa-apa boleh tanya cikgu Semut. Sebenarnya cikgu Semut dan saya pun saya rasa lebih kurang dia punya analisa teknikal. Banyak ada juga menggunakan indikator Indikator dan SNR je kita guna. Host disable participants. Okey, ni nanti kena tengok. Okey, kita tengok dekat Okey, cikgu Semut. Boleh try. Boleh dah. Boleh try tengok mouse boleh gerak. Ada. boleh Ada nampak skrin tak. Muka. Oh yes. You punya ada. You are viewing Muhammad Azhar screen. Oh ya tak. Awak anda view saya punya skrin Yang lain nampak tak cikgu Semut punya screen? Nampak tak? Ini screen sharing. Tapi ini untuk host. Oh dia orang nampak. Okey. Tak apa. Dia orang nampak. Dia nampak. Kita nampak kecil. Dia nampak kecil. Sebab kalau ikutkan sebetulnya hari ni news ni saya tak ada interest sangat sebenarnya nak trade. Sebab normally biasa saya akan tunggu result news tu apa. Sebab dalam trading ni, especially kalau kita trade untuk gold, ada beberapa news yang paling king paling top priority nombor 1 untuk yang kita tengok sekarang ni, FOMC, CPI,
ini apa yang kita sebut sebagai economic data, fundamental yang berjadual. Ada satu lagi fundamental bahagian sentiment. Ada dua cabang tu lah. Yang berjadual ni, yang paling top sekali nombor satu adalah FOMC punya interest rate statement. FOMC punya interest rate itu yang paling orang tunggulah benda tu. Cuma yang lepas interest rate, CPI ni inflation. Sebab apa inflation ni penting? Inflation ni, daripada inflation, data inflation tu dikira untuk predict interest rate. Sama ada kalau inflation naik, malam ni inflation naik, bermaksud interest rate pun akan naik juga. Jadi USD akan strong lah kalau data inflation tu naik. So benda-benda ni kalau macam hari ni untuk trade agak bahaya sikit lah sebenarnya. Kalau macam saya personally, saya akan tunggu data inflation tu keluar macam mana. Tapi kalau kita follow data-data yang daripada minggu lepas, semua data-data tu strong. Betul tak, Gumit? Gumit hilang? Gumit kan? Gumit. Kalau ikut data hello Gumit. Gumit off mic Oh yes, hi, hello, ya. Tadi dia tutup. Okey, ya. Kalau ikut data-data yang minggu lepas semua hijau kan? Yes, betul. Semua strong. Yes, correct. Tadi prediction untuk inflation apa? Tadi prediction untuk inflation adalah menaik. Kerana naik, naik. Yes, betul. Inflation saya pun kalau ikut pasal punya prediction, memang inflation akan naik juga malam ni. Yes, betul. Yes. Sebab there's no reason untuk inflation tu tak turun. Yes, betul. Yes. Ada sebab. Yes, cuma data-data ekonomi tu je lah yang apa? Yang hijau tu, yang macam GDP, ADP minggu lepas kan. NFP pun hijau. Yes. Semua. Yes, correct. Malam ni ada ni kan, unemployment enggak? Unemployment claims. Yes. Kalau kita punya prediction, macam saya dengan Gumit punya prediction malam ni inflation naik. Inflation naik. Gold ni akan sambung U6. Yes, betul. Ya. Betul. Kalau ikut dekat technical ni, nampak tak dia punya trend line ni saya buat ni? Dia masih sangkut dekat sini. Tapi kalau ikut ni, gold biasanya dia akan dekat trend line ni dia selalu buat fake out. Saya dah selalu banyak sangat dah kena saya. Gold ni buat fake out memang banyak kali dah saya kena. Kita tengok data malam ni. Kalau inflation tu naik, kita akan fokus sell lah. Yes. Tapi untuk pandangan personally daripada saya, untuk tidak trade waktu news tu. Yes, betul. It's a very high risk lah. Jangan risau. Banyak orang yang risau bila dia orang nak trade sangat waktu news tu, takut terlepas. Tak. Dia punya inflation, contoh macam news FOMC, CPI ni, dia punya efek tu sampai berhari-hari, membawa kepada minggu depan. Dia akan bagi peluang untuk entry. InsyaAllah kita akan jumpa setup sell. Macam saya banyak sell dekat atas ni. Atas ni, bawah ni, dekat sini. Sebab apa saya sell itu? Sebab mostly of previous week memang data memang is very good lah. Memang hijau je. Better untuk kita tunggu news tu keluar dulu. Kalau hari ni korang nak trade,
at least news pukul berapa ya? News saya rasa pukul 8 eh. Let me check eh. Okay, news CPI 8.30 hari ni. 8.30. 8.30. Pukul 9, 9.30 kau boleh sambung trade lah. Pukul 8 boleh stop. Pukul 9 kau cari setup balik. Sebab waktu news ni sebelum setengah jam dengan selepas news ni, waktu adalah waktu volatility yang paling tinggi ya. Dia akan spike naik, spike turun. Direction dia tak jelas. Tapi kalau korang tunggu result tu dulu, korang tahu. Okay, ni result dia apa? Hijau. Kalau hijau kita cari sell lah. Fokus pada sell. Tunggu dia retrace. Dia akan retrace. InsyaAllah dia akan retrace. Tak ada masalah. Tak ada dalam trade ni tak ada istilah kita terlepas bas ke apa ke. Kalau tengok technical, kalau ikut daripada trend line ni, dia masih bullish ni. Tapi kalau saya tunggu dekat sini sebenarnya 1653, 1642 dekat situ lah. Kawasan tu. Kalau dia turun masuk dekat situ, lepas tu kalau contoh news merah kan, tapi dia turun masuk dari situ dalam 165342 ni saya akan cari setup buy lah. Kalau news tu merah. Kalau hijau saya akan tunggu kawasan sebelah atas ni. Dia biasanya akan spike untuk collect order. Tapi kalau kita tengok dalam minggu ni volume trade sangat rendah. Kalau korang tengok semalam sideways teruk. Allah. Dia main sini je. Dia main kawasan sini je. Penat. Sebab tu semalam saya mula saya ada trade kawasan sini. Buy sell. Lepas tu saya rasa bosan lah macam ni. Saya pergi lagi ni dekat buat trade index dengan currency lah semalam. Sebab dia orang kenapa jadi sideways macam tu? Sebab dia orang jadi risk off. Dia orang nak tunggu data tu juga. Data CPI tu dia orang tunggu. Korang tengok lepas data CPI, market ni akan start. Dia akan jalan terus dia. Waktu tu sedap trade. Waktu macam ni tak biasa. Memang tak seronok. Betul. Korang ni dalam ada berapa orang dalam ni? Ada 9 orang. 9 orang ni ada masuk dalam grup mode grup World Trade yang baru. Ada tak? Dah ada dah. Saya dah ada dah kat sana. Nanti saya share lagi. Sebab mode dah nak start technical. Technical mode akan start. Actually dah start dah sebenarnya. Cuma tengah tunggu orang lah. Kita akan buat proper education untuk technical, fundamental dengan bookmap yang proper sikit lah. Nota saya tengah buat. Nanti dah siap ni kita akan share. Kita tengok sekejap tengah sale ni. Nampak skrin saya? Tak kan? Nampak skrin. Skrin apa? MT4? Yes, MT4. Oh, ya saya tengah buka ni ya. Kalau nak share lain, kena tukar macam mana Saya nak share trading view. I see. Kalau tekan share screen, lepas tu dia akan keluar ada beberapa list kat sana. So macam boleh tutup yang ni, so dia boleh bawa benda ni bawah, lepas tu share yang lagi satu tu. Ya. Tak ada keluar. Dia keluar. Kalau jatuhkan yang ni, jatuhkan yang well trade live ni. Yes. Macam tu. Okay. Okay. Yes. Ya, nampak. Yes.
Kalau tengok dia ni USD punya indeks memang memang gila lah USD punya indeks. Tengok dia naik, ya Allah. Selagi dia tak pecah ni, selagi dia tak pecah trend line ni, selagi itulah dia naik. Berapa kali dah orang predict untuk ni USD ni bearish. Dah berapa tahun dah ni. Next ni bila FOMC next bulan berapa? Next punya akan bulan Oktober dengan November. Next punya November. November, yes. Dia tahun ni masih lagi ni, masih kalau pandangan saya masih lagi dia bullish ni tahun ni. Yes. Saya pun rasa macam tu juga. Sebab dia tengah bermain dengan interest rate kan. Dia bermain dengan interest rate tu lah. Ya. Cuma dia tunggu satu critical point bila ekonomi dah betul-betul hancur. Betul. Dia sampai satu tahun ni memang macam tu nanti. Betul. Gold ni bila masa dia boleh meletup. Anytime. Sebab sekarang ni, sebab apa USD ni strong, negara-negara kecil memang hancur punya. Yes. Macam kita punya hutang contoh hutang kita awal tahun tu hutang dengan World Bank 1 juta USD. 1 juta USD contoh awal tahun tu 4.2. Awal tahun tak silap saya 4.2 which mean kita perlu bayar 4.2 juta. Sekarang ni dah naik 4.5 ke 4.6. Kena tambah lagi berapa ratus ribu, 200,000, 300,000. Benda tu yang efek sebenarnya kalau USD ni terlampau strong. Yes. Lepas tu semalam tu minggu ni tu dia orang meeting ni IMF ada tengok Ya, IMF meeting. IMF dia dengan G20 pun ada meeting. Yes. Sekarang ni dia orang punya outcome meeting tu belum ada release lagi kan. Yes, betul, belum lagi. Benda saya tengah tunggu benda tu lah. Yes. Apa polisi dia orang nak buat. Semua ni negara-negara dekat dunia ni semua under control dengan dia orang ni lah. Ya, betul. G20, G6, World Bank, IMF. Dia orang ni yang control semua ekonomi. Kalau korang tengok kalau korang faham sebenarnya interest rate naik negara ni naik, interest rate negara ni turun, ini bukan keputusan dia orang sendiri tu. Dia orang kena melalui IMF, kena melalui World Bank. Dia orang tak boleh decide sendiri. Malaysia nak naikkan interest rate, okey. Dia orang naikkan, esok naikkan tak. Dia ada prosedur dia. Dia orang ni yang mengawal keseluruhan ekonomi dunia. Kalau contoh ekonomi Malaysia ni lemah, dia orang akan suggest untuk naikkan kalau Malaysia punya inflation naik, dia orang akan suggestkan untuk naikkan OPR, overnight rate tu. Sekarang ni inflation Malaysia pun dah naik tau. Dia tengok 4.4. Naik dah sekarang. Kalau tengok ni, kalau nak cerita pasal technical sekarang ni agak tak apa nak best sangat dah. bukan dia sebab hari tu tak cun. Hari ni korang kena hati-hati lah. Kalau nak trade hari ni, Mood punya suggestion, trade yang bukan USD related. GBP, JPY, Euro, GBP. Benda-benda yang stable lah. Yang tak stable ni
kan kena spike ya. Macam semalam dia spike tu sampai 77 tu. Bukan korang je, aku pun kena sekali. Adalah kena sikit semalam. Kena stop loss. Tapi tak adalah loss. Cover yang profit yang pagi tu masih lagi. Kena sikit dah semalam. Okay, Gumit. Penting lah untuk sesuai. Ada nak bagi tahu ni, Gumit? Begitu lah. Saya baru dapat mesej saya. Start daripada bulan 1 saya masuk kerja balik. Oh, that's nice. Yeah, that's nice. Saya kena turun laut dah balik, offshore balik. Oh, offshore balik. Oh, turun laut lah. Oh, I see. Tapi tak apalah ni. Dekat Wetted ni saya masih lagi lah kan. Cuma dia kan 2 minggu. Oh, Balik memang saya ada lagi di sini. InsyaAllah ada, tak ada masalah. that's great. Kalau ada lain dekat laut, saya masih macam biasa. Biasalah. Cuma kalau nak hari-hari tu ada kesukaran sikit. Sedikit lah. Yang ni masuk Navy ke apa? Navy ni? Offshore oil and gas. Oh, oil and gas. Oh, nice. Not bad. Okay, Gumit Ya, okay. Okay, congrats ya. Ada apa lagi nak Gumit cakap? Saya rasa betul lah. Saya memang berpendapat yang sama juga dengan Cikgu Mod, kerana saya pun sebenarnya hari ni cukup takut jugalah. Sebab kita pun tak tahu kan macam apa direction yang akan berlaku. Sebab walaupun kita tahu yang kemungkinan kenaikan akan berlaku, tapi macam Cikgu Mod kata tadi, macam apa-apa saja yang boleh berlaku yang boleh menyebabkan spike dalam gold. So jadi kita kena berhati-hatilah dengan trade XAU USD ni. Jangan takut lah. Tak trade sejam tu tak ada lagi orang kena sawan lah. Yalah, betul. Sejam je bagi Jurong tu. Dia berlawan Jurong sama Jurong ni yang paling bahaya lah. Waktu news ni bigger institution dia akan kejar stop loss institusi bank yang lain lah. Dia bukan kejar kita punya stop loss. Sejam tu tak ada apalah yang risau lah. Tunggu bagi dia dulu. Malam ni bagi keluar news tu dulu. News tu apa. Baru kita cari entry. InsyaAllah ada. Tak ada masalah. Boleh cari lagi. Tak adalah. Korang takut sangat terlepas bas. Itu yang aku perasan lah. Kena tinggal pas dah jalan. Pas dah jalan dah masih boleh entry. Betul. Dan juga dia dibawa lagging indicator juga. Jadi impact dia memang lama lah. Efek dia makan berhari-hari juga. Macam yang sebelum ni FOMC. Ya. Oh, sedap saya sell. Berapa minggu saya sell. Lepas sekarang ni saya stop lah. Sekarang ni saya CPI keluar. Yang sell saya yang minggu-minggu lepas tu. Banyak saya dah clear out lah. Yang dekat-dekat saya dah clear. I see. Nice. Very nice. Kalau tengok data malam ni, kalau dia data dia hijau, kalau data dia hijau, jap. Inflation kalau dia positif, USD akan naik lah. Kalau inflation naik, USD naik, betul. USD akan naik. Ya, inflation naik, USD akan ikut naik lah. Yes. Kalau inflation naik malam ni, saya akan fokus sell lah untuk gold. Yes. Sebab dia punya formula untuk kiraan interest rate tu daripada data inflasi. Inflation naik, dia orang kena naikkan interest. Kena naikkan interest rate untuk stabilkan inflation. Tapi
Saya nak tanya something kat Cikgu Mat. Saya rasa macam diorang ni ada niat-niat tertentu kenapa juga diorang buat macam tu sebab mereka kata je yang bahawa mereka nak apa untuk stabilkan inflasi, tapi sebenarnya mereka ada sebab-sebab lain juga kenapa mereka tengah cuba untuk menguatkan US dollar dengan menaikkan interest rate. Ya. Memanglah dia punya, kalau dalam trading ni, Ah, bila kau orang semakin deep belajar fundamental, ya. dia akan lebih cenderung kepada kau orang akan jumpa, at the end kau orang akan jumpa konspirasi. Yes. Manipulation tu akan kau orang akan jumpa. Walaupun in theory yang kita belajar ni, inflasi naik, interest rate naik, itu adalah basic basic ekonomi punya pengiraan. Tapi bila kau orang akan masuk deep lagi, deep fundamental, dia lebih kepada manipulation. Dia ada sebab tertentu, sebab tersendiri. Sekarang ni yang menjahanamkan ekonomi US ni si Biden ni. Biden ni kau tengok, selagi Biden dia duduk masih lagi Perdana Menteri, masih lagi presiden, memang haru biru lah. Punca utama dekat Ukraine tu pun salah satunya Biden juga. Biden juga. Sekarang dekat US sekarang ni orang tengah boykot semua. Tengah teruk lah. Sekarang ni kelaparan dekat Europe paling teruk sekarang Europe. Kita tak tengok dekat media. Kalau kita selalu tengok media, mana dia tengok rusuhan dekat Jerman, rusuhan dekat Poland. Kita tak tengok kan. Jarang kita tengok kan. Sebab apa? Sebab media tu dia orang yang punya. Yes, betul. Sekarang ni dekat ni Poland Poland ke Greece Poland yang dia orang nak jatuhkan dia orang punya Perdana Menteri. Dekat UK sekarang ni, kalau kau orang tahu, banyak orang ni, budak-budak pergi sekolah ni bawa makanan, bawa bekal kosong sebab makanan terlampau mahal. Minyak naik sampai beratus-ratus %. Ada negara dekat Eropah naik sampai 1000%. Minyak naik sampai 1000%. Energy sekarang ni is very critical lah. Critical point untuk dekat sebelah Eropah. Dia orang sekarang ni dah nak masuk musim sejuk. Bila musim sejuk, dia orang ni bergantung kepada energy. Bila energy ni maksudnya minyak lah. Sekarang minyak dia orang punya masalah ni sekarang. Bila minyak naik, bil elektrik akan naik. Bila bil elektrik akan naik, rumah-rumah tu nak bayar ni sampai, contoh kau biasa bayar bil elektrik rumah kau dalam 150 sebulan, contoh. Tiba-tiba kena krisis ni, naik pergi 1,500. Korang rasa kau mampu tak nak bayar tu? Sebulan bil elektrik 1,500. Nak musim sejuk lagi, nak pasang heater lagi semua kan. Lepas tu company-company pun banyak ni buang orang. Kos kerja semua naik. Transportation naik, logistik semua tu naik. Bila benda tu naik, makanan pun naik. Semua naik sekarang ni. Sebab tu dekat UK pun, teruknya dekat UK sekarang ni, sampai rakyat yang di luar bandar, di luar daripada London, sampai melacur pergi dekat ni, dekat London. Contoh orang yang di luar London tu, yang duduk dekat luar London, pergi London tu untuk melacur, untuk survive. Dia punya desperate tu sampai macam tu sekali. Tapi kita tak nampak benda ni dekat media. Kita nampak USD is very strong, strong otak dia. Betul ya. Rakyat US pun sebenarnya merana disebabkan kenaikan ni. Dekat sebelah barat sekarang ni, dia punya rusuhan tu sangat banyak lah sekarang. Ini
ada pakar ekonomi cakap ni zaman kejatuhannya sistem fiat. Ya. Sekarang ni kalau korang fikir apa cryptocurrency tu tak berapa penting lah. Actually nanti korang tengoklah. You mark my word. Tengok Malaysia. Sekarang ni Malaysia pun Bank Negara Malaysia pun udah keluarkan ni polisi untuk cryptocurrency. Satu persatu bila dunia ni dah huru-hara ni, dah terlampau kacau bilau, dia akan introduce cryptocurrency. Bila sistem bank ni dah hancur. Itu antara dia punya konspirasi lah, dia punya main goal. Tak adalah benda dalam dunia ni, ekonomi ni, termasuk perang Ukraine, Rusia tu, ataupun apa-apa event dekat dunia ni, itu semua benda yang dirancang. Dia tak adalah kebetulan ke apa, semua tak ada. Kalau even World War I tu, ada satu research yang terbaru, yang ada satu research yang saya tengok tu, ada orang yang fund. Ada orang yang fund war tu. On both side yang berperang tu, dua-dua di-fund oleh orang yang sama. Sama. Aku macam ethical, betul-betul teruk benda. Tapi kita nak buat macam mana? Kita macam negara Malaysia ni, negara yang kecil, tak boleh buat apa. Apa yang korang patut buat, follow je lah. Apa yang diorang nak. Ya, betul. So kita Sekarang ni sebenarnya cuma macam observer saja kepada apa yang tengah berlaku. Dia ibarat kita ni, ibarat semut yang dekat tanah tu, lepas tu ada dua gajah tengah bertarung jadi mangsa kedaan. Betul lah. Sekarang ni dia ada tengok yang video yang saya share dalam group pasal OPEC tu. Yang OPEC kan waktu sekarang ni tengah krisis minyak. Yang baru ni kan minggu lepas tu dia orang cut production lah, ada tengok. Betul? 2 million sehari per barrel. Ya. Sebenarnya dia orang USD ni dulu dia pernah disandarkan kepada gold tapi tak lama. Yes. Lepas tu sistem USD ni disandarkan kepada minyak, petrodollar, iaitu yang mengukuhkan ekonomi US sebenarnya. Yes, betul. Semua jual beli minyak mesti dalam USD. Itu dia punya killer. yang buat USD ni jadi sangat powerful, jadi reserve currency dunia. Dulu antara orang yang, kalau tengok orang-orang yang kena bunuh, Saddam Hussein. Ingat Saddam Hussein? Ya, Saddam Hussein. Tahu dia punya kisah kenapa dia main reason dia kena bunuh apa asal? Sebab dia tentang apa ni dia disebabkan Kuwait kan. Kemusnahan tu bermula kerana Kuwait kan. Salah satu reason dia ada case dengan Kuwait Yes. Tapi itu bukan main reason dia. Bukan main reason dia. Main reason yang US pergi attack Middle East, dia punca daripada Iraq. Itu turning point dia. Yes. Saddam Hussein ni dijatuhkan, salah satu sebab utama dia, dulu waktu diperkenalkan sistem petrodollar ni, dia nampak kelemahan sistem petrodollar ni. Bila jual beli dalam dolar tapi US keep on printing duit tu, value tu akan jatuh. Jadi dia menguntungkan US tapi merugikan dia orang yang jual. Dia orang punya minyak. Betul.
Jadi Saddam Hussein ni dia baran lah, dia tahu, dia faham benda ni. Betul. Bila dia tak puas hati, dia tukar, dia pergi deal dengan euro. Bila dia deal dengan euro tu, dia nak jual beli minyak dalam euro. Tu lah. Start tu lah dia orang merancang untuk jatuhkan Saddam tu. Yes. Satu konspirasi tu keluar. Betul. Betul. Sebab dia sebab Saddam ni dia cuba replace dolar tu. Macam-macam lah jadi. Lepas tu satu lagi Muammar Gaddafi, tahu? Muammar Gaddafi, yes. Muammar Gaddafi dia lagi ekstrim. Yes. Dia nak jual beli dia punya minyak tu dalam emas. Mana ada Eropah ada barat, mana ada ni emas. Masa. Lepas tu dia nak Muammar Gaddafi kalau dia tak mati, Eropah tu Afrika tu dia akan jadi sangat-sangat maju. Afrika tu sangat kaya dengan sumber bumi. Muammar Gaddafi ni dia nak cipta satu bank di mana Bank of Africa, sistem bank Afrika yang bersandarkan emas dan emas dengan silver lah, benda tu. Bila US dapat tahu benda tu, dia punya plan, start satu persatu lah. Dulu sebelum Muammar Gaddafi tu mati, maju ni Libya tu, medical fee semua ada kan, semua ada rumah, semua ada kereta. Dia kata lepas dia mati, sekarang ni jadi apa? Padang jerak padang terkukur. Itu adalah salah satu sebab, salah satu kesan bila kita cuba lawan sistem dolar ni. Tapi tahun ni yang cuba benda yang sama juga berulang. Betul. Tapi opponent dia adalah Rusia. Yes. Very true. Dan yang tu yes. kita tengoklah. Yes. Yang sebelum-sebelum ni semua negara-negara yang kecil. Yes. Negara yang military power dia tak kuat sangat. Tak kuat sangat. Tahun ni dia kira buku bertemu ruas lah. Yes. Macam tu. Sama-sama pun kuat dia punya military dia. Sekarang ni pun Rusia pun tengah prepare dia punya nuke. Kena follow up ni Gumet. Yes. Agreement untuk ni. Agreement untuk dia ada 4 kawasan Ukraine yang diambil Rusia dah sekarang ni kan. Tapi OPEC, tapi PBB tak setuju benda tu. Yes. Lepas tu yang dia nak request submission untuk percepatkan Ukraine masuk ke dalam NATO tu penting juga. Yes. Kena tengok kalau ada jumpa benda itu. Yes. Contoh officially Ukraine enter NATO, kita kena alert lah dengan untuk trader buat benda tu, benda yang akan kacau sangat lah, especially gold ni. Betul. Kalau Ukraine official dah masuk dalam NATO, which mean negara-negara NATO boleh campur tangan lah. Betul. Rusia, Ukraine tu. Yes. Okay, Gumet. Yes. Dah Ya, sure. Nanti kalau ada apa saya akan update dalam group. Cuma buat sekarang ni tak ada apa sangat lah sebenarnya. Yes. Saya best tunggu result news dulu. Betul. Okay. Okay, thank you so much Cikgu Semut. Ya, adalah satu perbincangan yang sangat menarik sebenarnya Cikgu Semut ya. Jadi kita tahu sebenarnya ramai macam leader-leader di Middle East ni sebenarnya mereka dah tahu dah sebenarnya apa motif dan sebagainya, tapi disebabkan mereka lawan dollar system ni, sebab tu perkara-perkara begini berlaku dan mereka mengalami nasib yang sangat-sangat teruk dan juga kepada negara-negara mereka juga. Jadi sekarang ni macam Cikgu Semut kata sebenarnya Rusia adalah setanding lah. Nak kata standing, okey, memang standing, dan juga Rusia dengan China pun kemungkinan mereka juga adalah ally
Jadi sekiranya kalau Ukraine sebenarnya memasuki NATO ni, jadi makanya ialah European Union ni akan masuk campur dalam apa yang berlaku ya di Ukraine sebenarnya. Jadi memang peperangan yang cukup besar boleh berlaku sebenarnya kalau perkara ini berlaku. Ya. Jadi di sini sebenarnya kalau perkara ini berlaku memang goal ada apa long term dia punya kenaikan nanti ya. Betul cikgu semua? Kalau start dia perang, Ah, seperti mana yang saya selalu cakap kalau pasal dalam group, goal ni dia punya fuel tu, dia punya hmm. minyak untuk naik tu, dia punya power untuk naik tu based on human blood. Makin banyak orang mati, makin naik dia. Betul. Kalau contoh macam mana perang dekat Iraq. Kalau kita backtest benda tu, waktu perang dekat Iraq, waktu US invade Iraq, Yes. start daripada situ gold naik. Lepas tu dia turun balik. COVID dia naik lagi. Orang mati lagi. Orang mati lagi dia naik lagi. Betul. Makin banyak orang mati makin tinggi dia naik. Yang tu je dia punya matematik dia simple je macam tu. Bila orang ada kerisauan, dia safe haven asset. Yes. Yang bila orang risau ni, kalau sesebuah negara ni dah collapse dia punya sistem. Jadi value tu turun. Contoh yang waktu mula hari tu kan, dia orang sanction on Russia. Rubble jatuh. Dia orang punya plan tu, dia punya point sebenarnya ni Biden case Ukraine ni sebenarnya dia orang nak melemahkan Rusia. Yes. Rusia is too strong Dia terlampau stable kan. On their own. Jadi dia orang create satu situasi ni untuk melemahkan Rusia. Dia orang tak nak orang yang bukan dia orang punya ally strong. Tak ada kepentingan untuk dia orang bila sebuah negara tu tak ada kepentingan dengan US. Tapi dia strong. Itulah. Tapi apa yang terjadi? Dia reverse. Dia reverse Yang kena balik dia orang sendiri. Dia orang buat sekatan ekonomi, dia orang sendiri yang kena efek dia. Yes, betul. Daripada energi kan. Energi lah. Energi dia orang memang, dia orang sangat bergantung dengan Rusia punya energi. Betul. Okay juga. Ya, betul. Nanti ada apa saya update dalam channel. Jangan risau. Okay. Cuma my advice is untuk tak trade lah waktu news tu. Especially newbie. Yang boleh trade waktu news ni orang yang scalper. Scalper yang experience punya scalper janganlah scalper yang baru 2-3 bulan trade dah nak trade waktu news memang jam Kita tengok orang trade news ni, kita follow buta-buta. Tak boleh. Dia orang trade tu dia orang ada strategi. Salah satunya dia orang ada account khas. Contoh dia orang punya main account tu ada 500 USD. Dia orang akan create satu account untuk trade news, dia akan depo 50 USD. Kalau MC pun waktu news ni dia tak ada SL biasa. Waktu news dia punya SL tu MC. So news ni pergerakan dia besar. Kalau MC pun MC account dia tu 50 USD. Dia ada backup lagi 450. Kalau kita ni follow buta-buta, account kita 500, kita ada satu account je. Kita follow trade news juga. 500 MC dah tak adalah backup. Jadi penting untuk kita manage money management. Money management tu sangat penting lah. Okay. Terima kasih banyak cikgu semua ya. Satu perbincangan yang sangat bagus ya. Dan sekiranya siapa ada pertanyaan ke atau apa boleh bertanya ya. Boleh bertanya supaya kita boleh menjawab soalan tersebut. Dan sekiranya kalau tak ada apa-apa nanti kita akan kita akan akhirilah untuk hari inilah sebenarnya. Jadi ada apa-apa ke? Nak tanya ke apa ke pasal fundamental ke technical ke? Yang ni saya reclaim host balik cikgu semua. Ya.
Okay. Thank you, terima kasih. Alright, okay. Jadi kalau Ada ni Ikuan ni. okay. Ikuan ni nanti chat dekat mana? Dekat group ni Group bookmap Kalau group bookmap nanti chat dekat group tu, saya nak group tu nanti saya PM Ikuan dia punya link. Nanti lihat PM saya lah untuk link group tu. Mungkin dalam minggu depan kita start. Cikgu Google Meet bila nak hantar homework. Saya? Okay, saya tak peduli. tak, bukan macam tu. Saya sebenarnya pun banyak ada kerja sikit. Nanti kalau ada free try buat. Tak susah. Ada tengok dia punya nota. Ada, saya ada lihat tadi. Nota dia. Jadi saya akan ikut. Jadi kalau boleh hari Sabtu boleh? Boleh. Saya free sikit. Boleh, nanti try buat, tak susah pun. Okay. Boleh. Kalau tengok dalam kita punya group, kita ada sistem trading. Sistem salah satu dia punya sistem tu kita tak trade sepanjang hari. Tak. Kita tak trade 24 jam. Sebelah pagi kita ada shift pagi. 8 sampai 10 pagi. Lepas tu kita ada shift petang pukul 2 sampai pukul 4. Lepas tu sebelah malam kita start pukul 7 habis pukul 10. Dalam waktu tu kenapa saya bagi jadual dia macam tu? Sebab tu waktu volume trade tu tinggi. Bila volume trade tu tinggi kita masuk kita tak lama lah dalam market. Kalau kita masuk contoh pukul 12 ni kita ada position. Memang kena lah. Memang kena sideway lah. Memang sangkut dalam sideway lah. Memang awak cakap busuk lah kau. Tunggu TP tu. Kejap merah, kejap biru, kejap merah. Kalau waktu jam yang saya bagi tu, DID kena SL atau kena TP. Result tu cepat. Nanti tengok nanti PM saya yang mana yang dalam chat ni nak masuk. Boleh PM saya. Nanti saya masukkan dalam group. Okay juga. Alright. Saya cikgu pun kena hantar Pak. Yes. Sebab kita memang belajar lah. Sentiasa belajar. Sentiasa improvekan diri kita. Even saya pun sekarang ni masih belajar dengan ada beberapa orang cikgu Saya masih belajar. Saya tak dalam trade ni tak boleh kita stop lah belajar tu. Belajar, yes, betul. Saya agree. Every time setiap kali korang belajar dengan seorang cikgu ni, orang akan belajar benda-benda yang baru. Dengan cikgu ni korang belajar pasal benda ni. Dengan cikgu ni korang belajar pasal benda ni. Jangan stop belajar. Tak kira lah korang punya experience tu berapa lama. Macam mood dah start daripada trade. Kalau ikut sebetul-betul ni, saya mood start trade 2010. Lepas tu turun naik. Nak profit tu makan masa. Macam contoh ni yang problem untuk newbie sekarang ni, dia orang ingat belajar trade ni baru belajar seminggu 2 dah boleh trade. Tak. Even kau nak jadi doktor pun kena belajar berapa tahun 5 tahun. 6 tahun kalau tak silap saya. 6 tahun. Nak jadi engineer pun 4 tahun. 4 tahun lah paling ni degree. Macam cikgu belajar ni investment management. Saya belajar untuk 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Lepas tu kalau trade hari ni belajar esok dah boleh jadi trader. Tak. Not really lah. Sebab apa yang kita belajar tu lebih kepada teori. Jadi penting untuk kita praktikan apa yang kita belajar tu supaya nanti kalau in real life punya ekonomi dia sangat kita kena jadi fleksibel. Yes. Sebab perubahan tu sangat banyak. Dia tak semudah tu. Kadang-kadang kena sikit je news terus kacau ni. Yes, betul. Okay juga. Saya agak dulu Okay, alright, okay. Terima kasih cikgu semua. Thank you very much ya. Terima kasih semua orang pun ada feedback, ada interaction dan sebagainya ya. Jadi baguslah sentiasa kita boleh bincang begini, kita boleh share dengan each other sebenarnya ya. Jadi ada apa-apa soalan tak lagi nak tanya?
Oh, betul. So blessed to have well-trained expert around. Thank you, Cikgu Gumi, Cikgu Hafiz, Cikgu semua. Yeah, thank you. Thank you very much. Very nice to have you here also, Ellie. Yeah. And all of you juga. Terima kasih, Syam. Thank you, Matt Baba. Okay, Iqbal. Yeah. Okay, all of you. Great, great, great. Jadi kalau tak ada apa-apa, jadi saya akan juga minta dirilah. Kalau ada sebarang soalan, boleh bertanya ya. Tak ada masalah. Ya. Ada apa-apa soalan ke? Nak tanya ke ataupun nak minta link ke, nak tanya soalan basic ke apa ke? Ada? Oh, thank you cikgu. Okay. Jadi saya rasa tak ada apa-apa lah kan? Okay. Kalau tak ada apa-apa, nanti saya minta diri untuk hari ini dan juga selamat selamat ada hari yang bagus lah pada hari ini ya. Okay, have a great day to all of you. Bye-bye, take care.